Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersyukur kita ke hadrat Ilahi. Hari ini kita akan mengulang kaji tajuk-tajuk yang telah dipelajari sebelum ini bagi membantu anak-anak menjawab latihan aktiviti Sirah tahun 4. Latihan aktiviti yang perlu dijawab oleh anak-anak ialah pada muka surat 10 dan muka surat 11. Mengenai peperangan Bani Mustalik. Bilakah berlaku peperangan Bani Mustalik? Peperangan Bani Mustalik ini berlaku pada hari Isnin dalam bulan Sya'ban. Hari Isnin, bulan Sya'ban. Tahun 5 Hijrah. Sekali lagi Ustazah ulang, peperangan Bani Mustalik berlaku pada hari Isnin, bulan Sya'ban, tahun 5 Hijrah. Okey, soalan berikutnya selalu ditanya tentang apakah sebab berlaku peperangan Bani Mustalik? Apakah sebab berlaku peperangan Bani Mustalik? Ataupun apakah punca menyebabkan berlakunya peperangan Bani Mustalik? Peperangan Bani Mustalik berlaku kerana Bani Mustalik ingin menyerang Madinah. Bani Mustalik ingin menyerang Madinah. Itu antara sebab kenapa peperangan ini berlaku. Apakah tujuan ataupun penyebab yang mendorong Bani Mustalik ini ingin menyerang Madinah? Ya, Bani Mustalik ingin menyerang Madinah kerana adanya perasaan marah, adanya perasaan dengki apabila melihat tentera Islam mengalami kemenangan, mengalahkan mengalahkan musuh-musuh, terutamanya dalam peperangan Badar dan juga peperangan Uhud. Walaupun peperangan Uhud tentera Islam mengalami kekalahan, tetapi ianya bukanlah kekalahan di satu pihak, tapi juga kekalahan di pihak kafir Quraisy. Ibaratnya peperangan Uhud ini seperti peperangan yang seri, tidak ada yang menang dan tidak ada yang kalah. Seterusnya perkataan ghanimah. Perkataan ghanimah ada disebut dalam banyak peperangan dan tak terkecuali dalam peperangan Bani Mustalik. Al-ghanimah ataupun ghanimah ini bermaksud harta rampasan perang ataupun harta yang diperolehi dalam medan peperangan. Untuk peperangan Bani Mustalik, tentera Islam telah memperolehi ghanimah ataupun harta yang diperolehi dalam peperangan sebanyak 5,000 ekor biri-biri. Ya, saya ulang, 5,000 ekor biri-biri, 1,000 ekor unta. Ya, saya ulang lagi sekali, 5,000 biri-biri dan 1,000 ekor unta. Serta memperolehi 200 tawanan perang. Serta memperolehi seramai 200 tawanan perang. Dan antara yang ditawan adalah anak kepada ketua Bani Mustalik. Di dalam peperangan ini, anak ketua Bani Mustalik yang bernama Barrah telah dikahwini oleh Rasulullah. Telah dikahwini oleh Rasulullah dan Rasulullah telah menukarkan nama anak ketua ni daripada Barrah kepada Juwairiyah. Hasil daripada perkahwinan Rasulullah dengan Barrah ataupun Juwairiyah menyebabkan semua tawanan perang ini memeluk Islam. Hasil perkahwinan serta layanan baik yang diterima oleh tawanan perang yang berjumlah 200 orang ini menyebabkan semuanya memeluk Islam. Selain daripada faktor perkahwinan Rasulullah dengan anak ketua mereka, tawanan-tawanan perang Bani Mustalik juga memeluk Islam di atas sebab mereka menerima layanan yang baik daripada orang-orang Islam. Ya, orang-orang Islam telah memberi layanan yang baik kepada tawanan-tawanan perang, menyebabkan mereka memeluk Islam di atas layanan yang telah diberikan. Seterusnya, latihan muka surat 12. Saya harap anak-anak dapat menjawab latihan di muka surat 10 dan 11 dengan betul serta dipahami apa yang telah dipelajari sebelum ini. Seterusnya, soalan berkaitan dengan nama lain bagi peperangan Bani Mustalik. Nama lain bagi peperangan Bani Mustalik. Peperangan Bani Mustalik juga disebut sebagai peperangan Al-Muraisyik
disebut sebagai Al-Muraisy'. Apakah Al-Muraisy'? Al-Muraisy' ialah mata air yang terdapat di suatu tempat. Ya, Al-Muraisy' ini merupakan tempat yang memiliki mata air. Ya, orang-orang Bani Mustalik dan orang-orang yang melalui kawasan Muraisy' ini akan singgah untuk mendapatkan sumber air. Seterusnya kita lihat soalan berkaitan dengan ketua. Siapakah ketua dalam peperangan Bani Mustalik? Kalau ketua bagi tentera Islam ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketua di pihak Islam ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manakala ketua di pihak musuh ialah Al-Haris bin Abi Dirar. Ketua Bani Mustalik ialah Al-Haris bin Abi Dirar. Alhamdulillah, kita teruskan dengan latihan di muka surat 13. Latihan di muka surat 13. Saya harap latihan di muka surat 10 hingga 12, anak-anak dapat menjawab dengan betul serta memahami apa isi kandungan dalam pembelajaran tersebut. Alhamdulillah, seterusnya kita lihat tentera yang bersama-sama dengan Rasulullah membantu Rasulullah memerangi Bani Mustalik. Tentera yang membantu Rasulullah memerangi Bani Mustalik. Seramai 700 tentera berjalan kaki. Ya, Rasulullah bersama-sama dengan 700 tentera berjalan kaki. Seterusnya, selain daripada tentera berjalan kaki, Rasulullah juga dibantu dengan 30 tentera berkuda. Tentera berkuda ini adalah kuda yang digunakan dalam peperangan dan kebanyakan kuda yang menyertai peperangan ini mampu melawan musuh dengan menggunakan kakinya untuk menendang musuh, serta kebanyakan kuda yang digunakan dalam medan perang ini memakai baju besi. Seterusnya, kita lihat siapakah yang telah diberikan tanggungjawab untuk membawa bendera. Siapakah yang Rasulullah berikan tanggungjawab untuk membawa bendera bagi tentera-tentera Islam dalam peperangan Bani Mustalik. Untuk peperangan ini, Rasulullah telah amanahkan kepada sahabat Rasulullah iaitu Saidina Abu Bakar untuk memimpin sebagai pembawa bendera. Ya, Saidina Abu Bakar sebagai pembawa bendera. Di dalam peperangan ini, turut disertai oleh orang munafik. Orang munafik menyertai peperangan untuk bersama-sama dengan umat Islam memerangi Bani Mustalik. Apakah tujuan orang munafik menyertai peperangan tersebut? Apakah tujuan orang munafik menyertai peperangan tersebut? Tujuan orang-orang munafik menyertai peperangan adalah untuk menimbulkan fitnah. Orang-orang munafik menyertai peperangan bukanlah untuk mengalahkan musuh. Sebaliknya mencari peluang bagaimana untuk mendapatkan satu peluang untuk mengalahkan tentera Islam dengan cara menimbulkan fitnah. Menimbulkan fitnah di kalangan umat Islam dan terutamanya kepada diri Rasulullah SAW itu sendiri. Seterusnya kita lihat latihan di muka surat 14 hingga 16. Latihan muka surat 14 hingga 16. Apakah tindakan yang dilakukan oleh Abdullah bin Ubay? Abdullah bin Ubay merupakan ketua munafik yang menyertai Rasulullah dalam peperangan ini. Ya, Abdullah bin Ubay ini merupakan ketua orang munafik yang menyertai peperangan yang lebih kepada bertujuan untuk menimbulkan fitnah serta mengkucar-kacirkan tentera-tentera Islam. Dan mereka ini berjaya membuatnya ketika peperangan Uhud dengan menyertai pada peringkat awalnya bersama-sama dengan tentera Islam yang seramai 1,000 orang. Kemudian Abdullah bin Ubay telah mengajak pengikut-pengikutnya seramai 300 orang berpatah balik dan enggan meneruskan peperangan Uhud, menyebabkan umat Islam mengalami satu perasaan kecewa, perasaan takut dan juga perasaan tidak yakin untuk menyerang musuh dalam peperangan Uhud. Dan inilah
antara tindakan Abdullah bin Ubay menyertai peperangan Bani Mustalik untuk memecah belahkan perpaduan, memecah belahkan semangat orang-orang Islam untuk menyertai peperangan. Abdullah bin Ubay mendapat peluang dalam peperangan Bani Mustalik ini dengan berjaya menyebarkan fitnah. Apakah fitnah yang telah berjaya dilakukan oleh orang munafik ini? Orang-orang munafik berjaya memfitnah isteri Rasulullah SAW, iaitu Sayyidatina Aisyah, mempunyai hubungan sulit. Mereka mengatakan serta menunjukkan satu kenyataan bahawa Sayyidatina Aisyah mempunyai hubungan sulit dengan lelaki lain. Siapakah lelaki tersebut? Lelaki tersebut ialah Safwan bin Mu'attal. Safwan bin Mu'attal yang dituduh mempunyai hubungan sulit dengan Sayyidatina Aisyah, isteri Rasulullah SAW. Apakah kesan kepada Rasulullah apabila fitnah ini dilakukan ataupun disebarkan oleh orang-orang munafik? Apabila Rasulullah mendengar fitnah ke atas isteri Rasulullah, Rasulullah berada dalam keadaan membenarkan atau menafikan. Membenarkan kerana ada saksi melihat. Ya, ada saksi melihat Sayyidatina Aisyah pulang dengan bersama-sama dengan seorang lelaki, dan Rasulullah juga merasa satu perasaan menafikan, di mana mustahillah seorang isteri yang solehah, seorang isteri yang terdidik dengan baik melakukan perbuatan tersebut. Jadi Rasulullah menunggu bagaimana Allah membebaskan, Allah mengeluarkan Sayyidatina Aisyah ini daripada fitnah. Ya, Rasulullah berada dalam keadaan membenarkan atau menafikan. Seterusnya, fitnah yang berlaku, apa kesannya kepada Sayyidatina Aisyah? Ya, kesan kepada Sayyidatina Aisyah apabila beliau difitnah. Sayyidatina Aisyah mengetahui fitnah yang tersebar yang menuduh dirinya mempunyai hubungan sulit dengan Safwan bin Mu'attal ialah melalui mulut Mistah bin Asasah. Mistah bin Asasah telah menyampaikan berita tentang diri Sayyidatina Aisyah difitnah mempunyai hubungan sulit dengan Safwan bin Mu'attal. Fitnah yang menimpa Sayyidatina Aisyah, Allah bersihkan, Allah nafikan, dan Allah telah memberikan satu surah, iaitu surah An-Nur. Turunnya wahyu surah An-Nur ini ayat 11 telah membuktikan fitnah serta cerita yang disebarkan ke atas diri isteri Rasulullah itu adalah dusta semata-mata. Bukanlah dilakukan oleh isteri Nabi, sebaliknya diada-adakan untuk memburukkan nama baik Sayyidatina Aisyah. Apabila Rasulullah menerima wahyu, Rasulullah merasa satu perasaan yang sangat lega, di mana isterinya benar-benar suci dan tidak melakukan apa yang dikatakan oleh orang. Lalu, Rasulullah telah menjatuhkan hukuman sebat ke atas mereka yang telah memfitnah isteri baginda, dengan menghukum dengan sebatan sebanyak 80 sebatan. Orang yang memfitnah dihukum 80 sebatan. Kita lihat siapakah orang yang dihukum sebat. Kita lihat siapakah orang yang dihukum sebat. Orang yang pertama ialah Hamnah binti Jahsy. Hamnah binti Jahsy. Yang kedua, Mistah bin Asasah. Mistah bin Asasah. Dan yang ketiga, Hassan bin Sabit. Hassan bin Sabit. Ketiga-tiga orang tersebut, hukuman yang dikenakan ialah sebanyak 80 sebatan. Okey, seterusnya, sekiranya ingin menuduh seseorang melakukan perkara yang tidak baik, kita hendaklah mengemukakan seramai 4 orang saksi. Untuk menuduh seseorang, kita hendaklah mengemukakan seramai 4 orang saksi.
Dan harus diingat, fitnah ini lebih berbahaya daripada membunuh. Antara hikmah ataupun pengajaran yang boleh kita ambil daripada perbuatan memfitnah ialah fitnah itu lebih berbahaya daripada membunuh. Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Membunuh itu lebih dahsyat daripada membunuh. Ya, memfitnah itu lebih dahsyat daripada membunuh. Kedua, menunjukkan sifat sebenar orang-orang munafik. Di sini Allah tunjukkan bagaimana sifat orang munafik apabila mereka melakukan sesuatu, mereka akan melakukan dengan satu perkara yang dusta, yang bohong. Bukan kata cerita yang betul, dan mereka ini selalunya suka mengada-adakan cerita untuk memburukkan seseorang. Seterusnya, pengajaran yang ketiga daripada peristiwa tersebut, sebelum melakukan sesuatu perkara ataupun ingin mengambil tindakan di atas sesuatu perkara, hendaklah disiasat supaya kita tidak melakukan satu keputusan atau tindakan yang salah. Siasat sesuatu perkara sebelum kita bertindak. Seterusnya kita teruskan dengan latihan di muka surat 17 hingga 18. Latihan di muka surat 17 hingga 18. Peristiwa fitnah yang menimpa Sayyidatina Aisyah berlaku ketika Rasulullah dan tentera-tentera Islam bergerak pulang ke Madinah daripada peperangan Bani Mustalik. Kisah fitnah Aisyah dengan seorang lelaki bermula dalam perjalanan pulang kembali ke Madinah selepas peperangan Bani Mustalik. Kisahnya bermula apabila Sayyidatina Aisyah ingin qada hajat. Sewaktu rombongan tentera berhenti di satu tempat, Sayyidatina Aisyah telah turun daripada kenderaannya untuk menunaikan hajatnya. Ya, iaitu menunaikan hajatnya, iaitu qada hajat. Dan selesai sahaja qada hajat, Sayyidatina Aisyah telah menaiki semula kenderaannya. Dan ketika berada dalam kenderaan, Sayyidatina Aisyah mendapati kalung. Kalung ni rantai leher yang ada di lehernya hilang. Lalu Sayyidatina Aisyah turun daripada kenderaannya dan mencari kalung. Ketika Sayyidatina Aisyah kembali daripada qada hajat, orang melihat Sayyidatina Aisyah telah berada dalam kenderaan. Jadi orang pun meneruskan perjalanan. Sedangkan mereka tidak melihat Sayyidatina Aisyah turun. Mereka hanya melihat Sayyidatina Aisyah naik. Jadi mereka meneruskan perjalanan tanpa menunggu Sayyidatina Aisyah. Sebab Sayyidatina Aisyah turun tanpa diketahui oleh rombongan-rombongan yang lain. Dan Sayyidatina Aisyah ni turun pergi mencari kalungnya yang hilang. Apabila selesai mencari, Sayyidatina Aisyah datang semula ke kawasan tentera-tentera Islam berhenti dan mendapati rombongan tersebut telah jauh meninggalkan Sayyidatina Aisyah. Lalu Sayyidatina Aisyah ini menunggu di tepi jalan kerana Sayyidatina Aisyah tahu kebiasaannya Rasulullah akan menempatkan seorang tentera peninjau untuk memastikan tidak ada serangan musuh daripada bahagian belakang yang akan menyerang tentera-tentera Islam. Dan ketika menunggu tentera peninjau ini, Sayyidatina Aisyah telah ditemui oleh Safwan bin Mu'attal. Safwan bin Mu'attal ini merupakan tentera peninjau yang telah diamanahkan oleh Rasulullah untuk memastikan tidak ada serangan tentera-tentera musuh yang dilakukan secara mengejut daripada belakang. Safwan bin Mu'attal ini apabila melihat dari jauh seorang wanita berada di tepi jalan, dan ketika itu Sayyidatina Aisyah dilihat, dan Safwan bin Mu'attal ini mengetahui itu Ummul Mukminin, isteri Rasulullah SAW. Lalu Safwan bin Mu'attal membawa Sayyidatina Aisyah ini bersama-sama beliau kembali semula ke rombongan tentera-tentera Islam. Hal itu, kembalinya Safwan bin Mu'attal dengan Sayyidatina Aisyah bersama-sama ini dilihat oleh orang munafik. Dan inilah peluang yang mereka nantikan untuk menabur fitnah, untuk membuat satu cerita dusta tentang isteri Rasulullah SAW. Mereka membuat fitnah
bahawa isteri Rasulullah ini mempunyai hubungan sulit dengan Safwan. Sayyidatina Aisyah membuat hubungan sulit dengan Safwan. Kita lihat ciri-ciri orang munafik. Ya, ciri-ciri orang munafik. Yang pertama, bercakap bohong. Orang munafik ini suka bercakap bohong. Kedua, mereka akan mungkir janji. Apabila berjanji, mereka akan mungkir janji. Seterusnya yang ketiga, khianat. Khianat ni maksudnya dengki. Mereka ni tidak boleh melihat orang lain memiliki kelebihan. Lalu akan ada dalam hati mereka satu perasaan khianat dan juga hasad dengki. Dan yang keempat, orang-orang munafik suka bertengkar. Suka bertengkar dan juga bergaduh. Begitulah ciri-ciri yang Ustazah sebut berkaitan dengan orang-orang munafik. Diharapkan kita tidak memiliki ciri-ciri tersebut supaya kita dijauhkan daripada sifat orang munafik. Alhamdulillah, sekian terima kasih. Diharapkan penerangan Ustazah tentang tajuk yang kita pelajari, peperangan Bani Mustalik dan cerita dusta ini membantu anak-anak tahun 4 menjawab soalan di muka surat 10 hingga muka surat 18. Kita jumpa lagi pada tajuk yang akan datang setelah latihan-latihan yang akan datang dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi.